Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi dalam video ini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang satu ajaran sesat, iaitu golongan anti hadis, atau dengan lebih spesifiknya uh, seorang tokoh yang membawa gerakan ini pada zaman dahulu, iaitu Dr. Rashad Khalifah. Dan juga kita akan pergi ke sedikit tentang penerangan tentang ulasan artikel yang telah saya lakukan terhadap salah satu karya beliau. Okey. Jadi apakah anti hadis? Anti hadis ini merupakan golongan yang menolak sunnah atau hadis, dan mereka beranggapan bahawa Al-Quran adalah satu-satunya sumber rujukan Islam dan juga dikenali sebagai Quranism. Demi merealisasikan ideologi mereka ini, mereka telah menyeleweng daripada ilmu fiqh, akidah maupun politik, dan juga bertindak mengubah pentafsiran ayat Al-Quran mengikut cita rasa mereka sendiri. Mereka juga menghina Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan bahawa baginda tidak layak diikut dan semua ibadah perlu merujuk kepada Nabi Ibrahim AS. Jadi berkenaan dengan sejarah anti hadis ini, sebenarnya golongan ini telah wujud sejak zaman Nabi Muhammad SAW lagi. Namun golongan ini berjaya dibanteras dari zaman ke zaman oleh tokoh-tokoh Islam. Sebagai contoh, Imam Asy-Syafi'i yang berjaya mematahkan setiap hujah-hujah golongan ini melalui perdebatan. Namun pada kurun ke-19, negara barat mula menjajah negara-negara Islam seperti Pakistan, Iraq, Mesir dan India, dan ini merupakan salah satu langkah para orientalis barat untuk melemahkan Islam dari dalam. Hal ini dapat dilihat melalui usaha Yahudi Zionis membayari seorang Yahudi bernama Ignaz Gutzziher untuk mempelajari bidang sunnah di Universiti Al-Azhar. Dan kemudiannya beliau dilantik sebagai setiausaha Zionis antarabangsa di Budapest dan mempunyai 15 tahun pengalaman mengajar di maktab Zionis bertujuan menguatkan lagi gerakan ini. Jadi ini adalah contoh antara cendekiawan Islam di Eropah yang terpengaruh dengan gerakan yang diasaskan oleh Ignaz Gutzziher ini, antaranya Dr. Ali Hassan Abdul Qadir, Taha Hussein, Dr. Ahmad Amin serta Dr. Rashad Khalifah sendiri. Jadi berkenaan Dr. Rashad Khalifah, beliau merupakan seorang kelulusan dalam bidang peran chemistry dari Amerika Syarikat, dan beliau amat terkenal dengan Quds 19 dan mengakui bahawa beliau adalah individu yang bertanggungjawab memperkenalkan Quds 19 sebagai suatu teori yang baru. Pada awal kemunculan teori ini, pelbagai reaksi yang diterima daripada umat-umat Islam, terutamanya di Amerika Syarikat ketika itu, ada yang menerima dan ada juga yang mengambil langkah hati-hati. Dr. Rashad Khalifah juga pernah menghasilkan terjemahan Al-Quran sendiri demi kepentingan sains. Okey, apakah bentuk penyelewengan Rashad Khalifah ini? Dr. Rashad Khalifah mengatakan bahawa dua ayat terakhir surah At-Taubah merupakan penambahan ayat daripada manusia dan bukannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beliau juga telah meramalkan hari kiamat secara tepat, dan beliau mengatakan bahawa umat Islam perlu menolak hadis dan hanya berpegang kepada Al-Quran. Dr. Rashad Khalifah juga melabel pengikut sunnah dan hadis sebagai pengikut ajaran syaitan atau penyembah berhala, serta mengakui dirinya sebagai utusan Tuhan maupun Rasul ataupun Rasul. Jadi apakah Quds 19 yang diperkenalkan oleh Dr. Rashad Khalifah ini? Secara umumnya, Quds 19 ini mendakwa bahawa Al-Quran merupakan ciptaan Allah dan bukannya manusia berdasarkan kajian saintifik. Ini dapat dibuktikan melalui jumlah surah, ayat-ayat serta huruf yang boleh dibahagikan dengan 19. Ada juga manusia yang berpendapat bahawa Quds 19 ini adalah mukjizat Al-Quran kerana logiknya boleh dibuktikan dengan sains dan diberi nama canggih 19. Dr. Rashad Khalifah menggunakan sebuah komputer iaitu Hewlett-Packard HP 1000E series yang dikatakan dapat menghasilkan tafsir yang mempunyai kebenaran fizikal 100%, pembuktian kebenaran lengkap dan kebenaran amali yang juga dikenali sebagai the computer speaks. Jadi seterusnya kita akan melihat bagaimana penyelewengan Quds 19 ini berlaku. Yang pertama, hujah Dr. Rashad Khalifah berkenaan mukjizat 19 melalui ayat surah 30 surah Al-Mudathir dengan mengatakan bahawa Quds 19 akan membuktikan bahawa Al-Quran bukanlah ciptaan Muhammad SAW dan dakwaan ini adalah palsu.
Hal ini kerana 19 di dalam ayat itu menerangkan tentang 19 malaikat yang mengawal neraka Saqar dan penjelasan itu diberikan dalam ayat 31 yang berikutnya. Namun, Rasyid Khalifah sengaja menyembunyikan tafsiran ayat itu untuk menyesatkan orang ramai dan menafikan firman Allah Subhanahu Taala. Seterusnya adalah kaedah pengiraan yang bercelaru. Perkiraan huruf yang tidak konsisten dapat dilihat dalam kitabnya yang dihasilkan oleh Dr. Rasyid Khalifah. Dan hal ini dibuktikan melalui bagaimana beliau mengira huruf yang tidak wujud dan ada kalanya menambah huruf dan membuang huruf dalam sesuatu ayat dengan sesuka hati. Seterusnya adalah kalimah dalam basmalah. Rasyid Khalifah juga mendakwa bahawa setiap angka basmalah dalam Al-Quran berulang sebanyak 19 kali atau sebarang angka 19. Namun dakwaan ini sebenarnya tidak benar. Dan Rasyid Khalifah juga menggunakan petikan daripada Bible. Beberapa hasil tulisan beliau yang memetik ayat-ayat dari kitab-kitab nama Yahudi dan Nasrani dan mengesahkan bahawa beliau mempercayai kitab-kitab manusia. Namun secara terang-terangan dalam Al-Quran mengatakan bahawa kitab-kitab sebelum itu sudah diubah-ubah. Seterusnya, Dr. Rasyid Khalifah menyatakan melalui kod 19 ini, beliau ingin memberi pembuktian secara fizikal terhadap dua perkara. Yang pertama adalah Al-Quran adalah mesis ketuhanan yang terakhir di dunia ini. Yang kedua, Al-Quran dijaga secara sempurna, tiada sedikit pun kesilapan, pertambahan dan kekurangan. Namun, itu semua hanya ungkapan beliau semata-mata kerana Dr. Rasyid Khalifah mendakwa dua ayat terakhir surah At-Taubah merupakan penambahan ayat daripada manusia. Beliau juga mengatakan bahawa hadis Nabi Muhammad SAW adalah kata-kata syaitan serta mengatakan tunggu sunnah sebagai penyembah manusia. Ini adalah contoh karya Dr. Rasyid Khalifah yang menyokong teori kod 19 yang dipelopori olehnya. Antaranya Miracle of the Quran, Significance of the Mysterious Alphabets, Quran the Final Scripture, Quran Visual Representation of the Miracle, The Computer Speaks God's Message to the World, Islam and Quran, The Final Testament. Sebenarnya kita akan melanjutkan tentang penerangan sedikit ulasan artikel berkenaan sebuah karya yang dihasilkan oleh Dr. Rasyid Khalifah iaitu Quran, Hadis dan Islam. Jadi kita akan mengenali dengan lebih lanjut siapakah sebenarnya Dr. Rasyid Khalifah. Dr. Rasyid Khalifah merupakan seorang pengasas ajaran hadis dan seorang ahli biokimia kelahiran Mesir Amerika. Beliau amat terkenal dengan pengenalan kod 19 dan dilahirkan pada 19 November 1935 di Mesir. Meninggal dunia pada 31 Januari 1990 ketika berusia 54 tahun di Tucson, Amerika Syarikat dan telah ditikam mati berkali-kali di dalam masjidnya sendiri iaitu di Masjid Tucson, Arizona dan didakwa dibunuh oleh Glenn Francis. Latar belakang pendidikan Dr. Rasyid Khalifah, beliau telah mendapat gelaran kepujian dari Universiti Ash-Sham di Mesir dan pada tahun 1959 beliau berpindah ke Amerika Syarikat untuk memperoleh ijazah sarjana dalam jurusan biokimia dan seterusnya mendapat kelulusan kedoktoran PhD dalam bidang tersebut dari University California. Beliau kemudiannya bekerja untuk kerajaan Libya sebagai penasihat sains lebih kurang 1 tahun dan sebelum bekerja di Pertubuhan Pembangunan Perindustrian PBB sebagai ahli kimia. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai ahli kimia kanan di Pejabat Kimia Negeri Arizona dan akhirnya Dr. Rasyid Khalifah mengasaskan sebuah pertubuhan yang bernama United Submitters International atau dikenali sebagai USI untuk menyebarkan ajarannya iaitu anti-hadis. Serba sedikit mengenai ringkasan artikel Quran, Hadis dan Islam. Buku ini mengandungi hujah-hujah Rasyid Khalifah dan pemahaman serta tafsiran beliau dalam mendidakkan hadis serta sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan dalam bahagian pengenalan artikel, penulis menceritakan bahawa Al-Quran merupakan ciptaan Allah sendiri melalui analisis komputer yang dijalankannya selama 12 tahun dan mendakwanya sebagai bukti fizikal. Beliau juga mendakwa bahawa hadis dan sunnah tidak ada kaitan dengan Nabi Muhammad SAW dan berpendapat bahawa ini adalah kepercayaan syaitan. Okay, apakah isu yang dibawa oleh penulis dalam buku ini, Quran, Hadis dan Islam? Bermula daripada halaman 1 hingga ke 6, penulis menyatakan bahawa tugas para Nabi termasuk Nabi Muhammad SAW hanya sebagai penyampai Quran saja.
Dan melalui huraian ini beliau mengatakan bahawa Nabi Muhammad hanya boleh menyampaikan perkara yang berada di dalam Al-Quran dan baginda langsung tidak mempunyai hak untuk menyampaikan perkara-perkara selain yang berada di dalam Al-Quran. Dan bermula pada halaman 7 hingga ke-17, di sini penulis iaitu Dr. Rashad Khalifah mula menyatakan bahawa one God, one source. Dan beliau mula menolak hadis dan sunnah secara terang-terangan dan menyatakan bahawa Al-Quran adalah satu-satunya sumber rujukan. Dan sesiapa yang mengikut ajaran selain ajaran Al-Quran dianggap mensyirikkan Tuhan, termasuk pengikut hadis dan sunnah. Bermula halaman 18 hingga 37, menulis menerangkan tentang umat Islam yang mengidolakan Nabi Muhammad SAW tanpa sadar, dan melalui huraian beliau, Dr. Rashad Khalifah mengatakan bahawa perkara itu ditegah di dalam Al-Quran. Beliau juga mengatakan bahawa sedangkan pengikut hadis dan sunnah sendiri tidak mengamalkan kepercayaan mereka dan mendakwa bahawa syaitan berjaya dengan agenda mereka dengan mempergunakan Nabi Muhammad SAW supaya umat Islam mengikut ajaran mereka. Dan dari halaman 38 hingga 50 dalam artikel ini, Dr. Rashad Khalifah menyatakan bahawa ajaran Islam seperti solat, zakat, puasa dan haji telah diajar sejak zaman Nabi Ibrahim AS. Dan Nabi Muhammad SAW hanyalah pengikut agamanya sahaja dan merupakan seorang Nabi yang bertanggungjawab menyampaikan Al-Quran. Okay, seterusnya pada halaman 51 hingga ke-72, Dr. Rashad Khalifah menyatakan bahawa hadis bertujuan membezakan Muslim benar dan Muslim palsu. Dan pada huraiannya, beliau mengatakan bahawa sesiapa yang mengikut Al-Quran adalah Muslim yang benar dan mendakwa bahawa Al-Quran merupakan hadis yang sebenar dan selain itu dianggap sesat dan salah. Dr. Rashad Khalifah menyatakan bahawa Al-Quran merupakan satu-satunya rujukan kerana Al-Quran merupakan kitab yang lengkap, sempurna dan penuh penjelasan serta tiada yang terlepas daripada Al-Quran. Dan Nabi Muhammad SAW dilarang sama sekali untuk menjelaskan isi-isi Al-Quran dan hanya Tuhan yang boleh menjelaskannya. Dan bermula halaman 73 hingga halaman yang terakhir, di dalam artikel ini, Dr. Rashad Khalifah menjelaskan kesan buruk kerana tidak mematuhi Al-Quran dan beliau dalam juga beliau mendakwa bahawa hadis sebenarnya bukan daripada Nabi Muhammad SAW dan sesiapa yang mengikut hadis dan sunnah dikira tidak patuh kepada Nabi Muhammad SAW. So kesimpulan yang dapat kita perolehi daripada kajian ini ialah kita dapat mengetahui bagaimana gerakan anti hadis ini sebenarnya dipelopori. Walaupun ia telah wujud sejak zaman Nabi Muhammad SAW lagi dan telah berjaya dipantras oleh tokoh-tokoh Islam sebelum itu. Namun pada kurun ke-19 kita dapat lihat bahawa gerakan ini telah dipelopori semula oleh seorang Yahudi Zionis iaitu Ignaz Koziker dan telah berjaya mempengaruhi beberapa cendekiawan Islam. Sebagai contohnya Rashad Khalifah sendiri. Seterusnya kita juga dapat mengetahui bagaimana pemikiran dan ideologi ajaran anti hadis ini, iaitu mereka menganggap hadis dan sunnah sebagai kepercayaan syaitan dan menganggap bahawa orang yang mengikut hadis dan sunnah itu sebagai penyembah berhala. Dan akhir sekali ialah kita dapat mengetahui sedikit tentang pengenalan Kod 19 yang diperkenalkan dan dipelopori sendiri oleh seorang tokoh anti hadis iaitu Dr. Rashad Khalifah kerana Kod 19 ini didakwa dan dikatakan sebagai salah satu mukjizat Al-Quran. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih.